Assalamualaikum dan hai semua. Nama saya Syira Binti Munir dan saya merupakan seorang pelajar pendidikan awal kanak-kanak. Pada hari ini saya akan membincangkan isu mengenai kepelbagaian budaya dalam bilik darjah awal kanak-kanak. Setiap kanak-kanak yang datang ke bilik darjah akan datang dengan pelbagai cerita, budaya, dan latar belakang. Dalam dunia yang semakin berhubungan ini, bilik darjah kita bukan saja tempat untuk belajar, namun ia ada ruang untuk memahami, menghormati, dan meraihkan kepelbagaian budaya. Selain itu, kepelbagaian bukanlah cabaran, namun ia merupakan peluang untuk menyemai nilai hormat, empati, dan perpaduan sejak kecil. Seterusnya, kepentingan memahami latar belakang budaya. Budaya membentuk cara kanak-kanak untuk berpikir, berkomunikasi, dan belajar serta memahami latar belakang budaya kanak-kanak dalam bilik darjah. Yang pertama, ia membantu guru membina hubungan yang rapat dan penuh kepercayaan. Kanak-kanak akan merasa selesa apabila identiti mereka diterima oleh orang sekeliling. Yang kedua, mengelakkan salah faham tingkah laku. Kadang-kadang murid dalam kelas akan nampak pasif atau senyap, tetapi itu mungkin cara mereka untuk menunjukkan hormat dengan rekan sekelas yang lain. Ketiga, guru dapat merancang aktiviti pembelajaran yang lebih relevan dan inklusif, seperti menggunakan cerita rakyat dari pelbagai budaya. Keempat, ia menggalakkan rasa hormat antara murid. Seperti contoh, bila guru tunjukkan contoh di depan, murid juga belajar untuk menerima dan menghargai rekan yang berbeza. Dan yang paling penting, ia membantu kanak-kanak untuk membina identiti yang positif. Bilik darjah yang berbagai budaya juga hadir dengan beberapa cabaran. Yang pertama, perbezaan bahasa. Terdapat segelintir murid yang tidak fasih berbahasa pengantar, menyebabkan mereka sukar faham arahan dan kurang berinteraksi dengan rekan sekelas. Yang kedua, perbezaan gaya asuhan. Ada budaya yang mengajar anak mereka supaya aktif bersuara, namun ada pula yang mengajar supaya mereka diam dan hanya mendengar. Yang ketiga pula, ada stereotip dan prasangka yang tidak disadari. Kadang-kadang setengah budaya diberi lebih perhatian dan sebaliknya akan merasa terpinggir. Yang keempat pula, bahan pembelajaran sering tidak menggambarkan semua budaya. Ini membuatkan murid rasa budaya mereka tidak penting dan akhirnya jurang komunikasi antara guru dan ibu bapa berbagai kaum kurang berlangsung disebabkan oleh perbedaan bahasa atau cara berkomunikasi. Semua ini memerlukan guru lebih peka, sabar, dan terbuka hati. Sebagai seorang guru memainkan peranan penting dalam memastikan setiap kanak-kanak dihargai. Guru perlu menunjukkan rasa hormat, bertanya dengan penuh minat, dan memberi ruang kepada semua budaya untuk dikenali. Dengan empati, keterbukaan, dan komunikasi positif, guru mampu membina jembatan antara perbezaan budaya di dalam bilik darjah. Selain itu, guru merupakan model kepada penerimaan dan kasih sayang. Dengan bertanyakan tentang latar belakang keluarga, menghargai bahasa ibunda, dan memberi peluang kepada setiap budaya untuk dikongsikan di dalam kelas. Oleh itu, terdapat beberapa aktiviti yang boleh menyokong pemahaman budaya, termasuklah yang pertama, Minggu Budaya, di mana setiap kanak-kanak perlu berkongsi makanan atau cerita dari budaya mereka masing-masing. Yang kedua, pertunjukan pakaian tradisional. Murid-murid akan datang ke sekolah dengan memakai pakaian tradisional mereka dan mengenai tradisional mereka dan budaya kepada rekan-rekan sekelas. Perkara ini mampu memupuk rasa bangga terhadap warisan masing-masing. Yang ketiga pula, permainan tradisional, seperti contoh batu seremban, congkak, atau permainan dari negara lain. Aktiviti ini boleh dimainkan secara berkumpulan di dalam kelas. Dan yang keempat pula, bercerita-cerita rakyat. Guru boleh menceritakan dari pelbagai latar budaya dan disampaikan dalam bentuk dramatik atau bergambar. Dan sebagai penutup, pendidikan awal bukan sekadar mengajar, membaca, menulis, dan mengira. Ia juga tentang membentuk insan yang tahu menghargai perbezaan dan menyemai nilai hormat sejak kecil lagi. Apabila kita meraihkan budaya setiap kanak-kanak di dalam kelas, kita mampu membantu mereka untuk membina keyakinan diri, perpaduan, dan kasih sayang dalam bilik darjah. Hal ini karena apabila kanak-kanak rasa dihargai, mereka akan belajar bukan saja ABC atau 1, 2, 3, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan yang membentuk dunia yang lebih baik. Justru itu, sebagai pendidik, marilah kita bersama-sama membina bilik darjah yang meraihkan perbezaan dan menyatukan budaya.